Untuk dia taubat. Kita doalah manusia kita kerana ada nyawa. Kalau kita malas sangat pun Allah Ta'ala masih lagi minta tuan segala dia mati. Jadi soalnya sebab itulah kita minta supaya dia bertaubat. Apakah dari dia juga telah beriman dengan Allah pada Allah semua. Dia telah berfikir, kalau kita dulu dia sebut ketiga minggu ini, dia fikir luar daripada otak dia. Ada otak Allah Ta'ala tak isi dah, tak payah fikir apa ni. Kamu kira je, faham kira, tak payah fikir nak baiki. Kalau fikir nak baiki tak selesai. Kenapa? Yang membina Islam ini Allah Ta'ala yang membina Islam dengan rukun iman dan rukun Islam. Bila manusia nak kacau kerja Allah, dia berfikir di luar otak dia. Maknanya dia ni dalam bahasa muda manusia gila. Manusia yang gila, dia boleh fikir. Tetap orang gila ni tak tahu fikir, dia fikir. Tapi dia fikir benda yang di luar daripada kemampuan dia. Akhir sekali dia jadi gila. Kita jumpa di kampung, jiran kita sebelah. Hak mana gila tu, dia boleh fikir. Dia fikir pasal benda-benda yang di luar kemampuan dia. Begitulah kita panggil manusia yang bernama saudara kasih Allah. Tapi dalam masih mulia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran pada Wabi Ustaz yang atas penerangan. Ini kesimpulannya ekspresi untuk kita menghadapi apa saja dikatakan sebagai mazhab atau penerangan pemikiran itu asasnya kita sendiri kena berkasakan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah berdasarkan jalur keilmuan yang sahih, jalur keilmuan yang utuh daripada guru-guru mursyid dan sebagainya. Atau pasti makluman majlis kita pada malam ini disiarkan secara langsung oleh di Pedaskan. Dan katanya tadi yang disiarkan secara online di seluruh dunia hampir 65,000 ada menonton pada malam ini. Subhanallah, di dunia yang dulu pada zaman para orang cerita pasal Isra' Mi'raj, ramai orang tak percaya dan murtad. Al-Badr, Isra' Mi'raj tu Borak membawa Nabi SAW selimat daripada Makkah dan Mukarramah ke Madinah bernama Masjid Al-Aqsa. Hari ini kita tidak pening sangat. Banyak benda yang sebab tu ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tak dijawab pun. Dia akan terjawab dengan sendiri bila kita dan melalui proses-proses yang wajar kita lalui. Baik, untuk pusingan kedua, tuan-tuan boleh bersedia dengan soalan. Kita ada mikrofon di belah sana. Siapa saja ada persoalan kepada dua orang lain lagi. Cuma Ustaz Ridwan mungkin dia terpaksa, Dr. Ridwan dia terpaksa bantu awak kerana ada tiga lagi orang ikut kan. Sibuk tuan-tuan yang mudah dia kena awak semasa. Tuan-tuan, jadi untuk pusingan kedua kita teruskan Ustaz Ridwan, Dr. Berkenaan dengan saya datangkan sekali premisnya. Kita tak risau Masjid Ahmad sebagai SM individual itself. Dia itu sebagai individu, dia akan mati dan akan macam kita juga akan kembali ke rahmatullah dan akan habis jasad. Namun dunia telah membuktikan bila seorang tokoh, kita namakan tokoh kerana dia telah pencapaian aspek akademik, kata Kasim Ahmad juga agak membanggakan sebenarnya kan dia pernah mengajar di SOS di UK, di antara orang yang terawal mengajar di sana. Dia pencapaian dalam bidang kesusastraan Melayu, mengkritik hikayat Antua dengan menyampaikan yang sebenarnya jago yang dalam hikayat Antua jago yang sebenarnya adalah akibat. Banyak orang ini memang pelik dari awal tuan. Jadi kita tak pelik ya. Cuma bila dia masuk ke dalam daerah yang dia bukan ahli dari awal, bila kita baca buku dia Mencari Jalan Pulang, dia kritik sikit saya jawab. Dia kritik, dia kata bagaimana saya itu datuk saya seorang guru pondok, mak ayah saya ustaz-ustazah, tapi tidak ada seorang yang suruh bila saya baca Quran faham ada. Dia kata kita sibuk dengan mendengarkan lagu-lagu, tapi kita tak sibuk untuk memahami, dan dia baca sendiri, dia faham sendiri. Itu masalah dia. Sebab dia tidak guru dan tidak mengikut disiplin pengajian Islam. Itu masalah. Jadi Ustaz dia bilang, jasad akan hilang. Pemikiran yang diataskan, dia menulis, sekarang dia ramai follower, bahkan follower dia yang terakhir ini mungkin ada double PhD daripada Ustaz Ridwan yang berada di UK, berasal dari Malaysia. Ini Quran EU, mereka yang memang kita baca blog mereka memang sangat dahsyat.
namun yang menulis dalam berbagai cabang ekonomi dan sebagainya, atau nama keilmuan, atau nama ekonomi dan sebagainya. Cobalah kita pada hari ini untuk orang muda yang baru terdedah dengan maklumat macam ini, penting untuk memahami lafazul fiqh yang jadi muasir ini bagaimana Ustaz, untuk kita jadikan penting akhirnya, insyaAllah. Saya pada moderator, teman-teman muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum jawab soalan, saya sambung pada perbincangan daripada soalan pertama tadi, bagaimanakah flu ataupun aliran yang ada kelompok etihan tuan-tuan daripada Islam liberal dan Islam. Mereka berkubu negara umat Islam, mana satu perancangan macam mana Presiden Charles Kurzweil tentang Islam liberal akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, disebarkan oleh Indonesia sehingga kita bersedia. Tokoh-tokoh macam Dr. Nurmadin Majid, Dr. Lutfi Syawkani, Tuan Harun Nasution, dan mereka ini memasuki kelompok upper middle class yang kelompok cerdik dan sebagainya. Mereka tuan-tuan belum utamakan akal dalam menafsirkan agama, dan bisa kuat teruskan. Mereka sangat kuat. Akhirnya daripada tahun 2001 Indonesia JLF ada Indonesia FIL, Forum Islam Liberal. Dalam FIL pula tuan-tuan ada sistem Islam, lepas tu ada Forum Iqra, dan Forum Iqra ada saya sebut tuan-tuan apabila sahaja berlaku isu dan ajaran sesat di mana tuan-tuan di Besut Terengganu. Ramai ikut IMP ni tuan-tuan ribu walaupun dia datang daripada Hulu Perak, Pahang, hati-hati pada Kuala Lumpur, CEO syarikat, bahkan pelajar-pelajar Universiti Al-Azhar pun ada. 2 orang yang kita kenal pasti tuan sekalian. Ramai sebab apa? Mudah IMP tuan-tuan. Sembahyang pakai niat. Puasa pakai niat. Makan mentah darah. Makan tak ada niat, tak ada. Jadi kalau apabila saya jabatan agama Islam nak buat serbuan atau tindakan kepada ajaran FP dan sebagainya daripada ajaran Hasan Al-Imam, di akhir terjemahan di Kelantan Pasir Putih ada Hasan Al-Imam yang sangat dihadap kepada agama Allah. Dan contoh itu juga lebih syahidnya pun murtad kepada Imam. Tengok balik pun sama dengan kisah Hasan Al-Imam. Kata Hasan Al-Imam, Tuhan dalam kocik dia berapa sudah dihadap dan ayat ini anak menantu dia teruskan umpamkan pemikir di Hulu Besut Terengganu. Jadi tuan-tuan sekalian, mari berkuat daripada forum tuan-tuan. Ini nasihat yang salah. Kongres ini akhirnya pada tahun 2005 di Mahkamah Syariah Kampung Raja Besut Terengganu, tuan-tuan mengisytiharkan murtad dalam Mahkamah Syariah Kampung Raja Besut Terengganu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini kisah mahkamah tuan-tuan. Termasuk yang isytihar murtad dari tuan-tuan ialah siapa dia? Ini Ustazah Cik Kamalia binti Cik Ali. Dan dari mana pondok pastor itu MPI baru ketiga belajar Universiti Al-Azhar Universiti tuan-tuan. Inilah rekod negara kita. Akidah yang main-main tuan sekalian. Ini cerita akidah negara kita tuan sekalian. Mengapa peguam tersebut daripada kelompok anti-hadis nasihat supaya Islam murtad? Sebab kalau Islam murtad tuan-tuan, Jabatan Agama Islam Terengganu tidak ada hak untuk ambil tindakan kepada kelompok mereka. Sebab bukan Islam tuan-tuan. Tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bagaimana daripada forum Iqra, budak-budak cerdik tuan-tuan, tapi mereka belajar tidak berguru. Bahkan tuan-tuan saya lihat bahaya lagi kepada pemerintahan Pasir Ahmad ni, bukan sekadar Tuan Haji atau Tuan Haji. Tuan-tuan saya tengok buku dia tuan-tuan, Haji Sekapan kepada peneliti. Dia juga telah meneliti Al-Quran tentang surah Al-Tawbah atau surah Al-Barah lepas ini dua kalinya. Lepas surah Al-Anfal tak payah baca bismillah, terus kita baca bara'atun minallahi wa rasulih. Dia beri ayat akhir tuan sekalian. Dia kata ini bukan ayat Allah tapi ditanggung oleh para sahabat. Baru saya cukup dia kata sekalian. Kalau ada kerajaan Islam yang memerintah yang berdaulat, memang kita akan wajib ambil pada kasih aman. Bukan kita boleh lupa tuan sekalian. Macam mana meneliti ayat Quran tuan sekalian? Boleh kata ini ayat bukan ayat Allah tapi ayat para sahabat yang tambah tuan-tuan. Tuan-tuan, Al-Quran tidak begitu. Tuan-tuan baca Al-Quran, apa penegasan Allah? Dan dalam Al-Quran, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, yang akan membelahnya. Tuan-tuan, generasi Quran, jilid Quran tuan-tuan, zaman Nabi SAW, mereka hafal Quran. Sebab itu Quran dihafal dari satu generasi ke satu generasi. Tak tukar balik pun tuan-tuan sekalian, kita bayang. Nabi selepas salat subuh berjemaah di masjid Nabi pada ke al-jemaah dan cerita ayat apa terus mana. Dan banyak ayat Quran kata Allah Ibnu Mas'ud turun semasa Nabi bermalam Ummu Aisyah.
Tuan Aisyah paling alim Al-Quran. Dikarenakan isteri Nabi tuan-tuan, dapatkan dikarenakan para sahabat tuan-tuan. Ya, muslimin dan muslimat sekalian, Nabi juga ayat Quran dan sahabat tu hafal. Nabi beri motivasi untuk hafal Quran. Asyraful ummati hamdatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Ini paling mulia tuan-tuan. Saya tak tahu bagaimana kita hafal Quran 30 juzuk. Tapi ahli pelajar sebelah saya ni tuan-tuan, belajar sekolah pelajar terbaik. Dan doktor tak boleh. Sebab apa? Ayah hantar dari hati dia. Ayah dia masih baik. Ayah hantar dia tak boleh ulama kita tak. Lepas tu dia 9 bulan boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Sebulan dia hafal dalam tempoh 9 bulan 30 juzuk. Kau ada? Kita beritahu muslimin dan muslimat, Quran tu dia hafal tak ayat. Tiba-tiba tuan-tuan boleh dia kata tambah dengan ayat-ayat manusia. Tuan-tuan, saya tahu Yahudi tak ada sedar. Mereka ni duduk dalam bidang teologi, dia suka kenal dunia tak sedar. Akhirnya keluar Turuf Furqan. Turuf Furqan tak ada sedar, Quran palsu tak ada sedar. Ingat pada tahun lepas, disebutlah ini kena. Kawan-kawan kita ingatkan, biasa kita, awas, hati-hati. Ada 4 surah palsu Quran yang sedang tersebar di anak server tak sedar. Kalau orang tak erti bahasa Arab atau tidak akrab dengan Al-Quran, tak ada sedar. Kata macam Rasul, tengok nama cantik surah. Ada nama surah Al-Wasayah. Ingat tak? Surah Al-Wasayah. Ada nama surah Al-Muslimun. Ada nama surah Al-Wilayah. Betul tak surah Al-Wilayah? Persekutuan tak? Akhirnya ulama sebut ini Al-Quran ini yang dibuat oleh Yahudi kalau sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mana hari ini tafsir bukan gagasan entian semata-mata, tapi satu peringkat tuan-tuan menyebut Al-Quran ada tambahan sama dengan kelompok JIR di Indonesia tuan-tuan. Mereka Al-Quran edisi kritis tuan-tuan. Dan pakai satu peringkat sombong kelompok ini tuan-tuan mengatakan tuan-tuan ayat Quran telah bercampur dengan ayat manusia selepas pengumpulan kali kedua. Bila pengumpulan kali pertama? Lepas perang Yamamah, zaman Khalifah Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafa tuan-tuan, tahun 12 kan Quran pertama kali dihimpunkan. Lepas perang Yamamah tuan-tuan, lepas ramai para hufaz dan buku sebagai syuhada. Kali kedua zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kali kedua inilah kelompok ini tuan-tuan mengatakan Al-Quran telah bercampur dengan ayat manusia. Rupanya dibawa juga oleh Qasim Ahmad tuan-tuan. Baik, tentang nanti hadis tentang bagaimana selalu pemikiran saya baca tuan-tuan. Baik, dalam buku dia tuan-tuan, hadis jawapan kepada pengkritik Qasim sekali lebih 10 perkara yang dia hadis memberi kenyataan bercanggah dengan Al-Quran tuan-tuan. Satu, menurut Qasim Al-Quran menegaskan bahawa rujukan kaum muslimin hanya satu kitab iaitu Al-Quran, namun hadis menegaskan dua itu Quran dan As-Sunnah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ini Ustaz ni akan mudah. Yang kedua tuan-tuan, Al-Quran menyebut 5 saja rukun iman, sedangkan hadis menyebut 6. Tambah pada pada sekalian tuan-tuan, yang boleh pun sebut lagi nak wacana. Yang ketiga, Al-Quran mengajar syahadat, hanya la ilaha illallah, tetapi hati menambah Muhammadur Rasulullah. Tambahan tersebut berkasih bercanggah dengan ayat yang memerintahkan agar jangan menyekutukan Allah dengan sesiapa pun. Tengok tuan-tuan, lagu tak ada sekalian. Baik, yang keempat, Al-Quran melarang mendewa-dewakan manusia, namun hadis memerintahkan agar mendewakan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad, itu juga bersalawat kepadanya ketika membuka dan berdoa dan juga apabila mendengar namanya disebut. Macamnya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih itu mendewa-dewakan manusia, mendewakan Rasulullah. Disebut dalam wacana ini tuan-tuan. Apa maksud sudah kasih tuan-tuan tentang selawat tuan-tuan? Selawat ini kita tahu Al Jumaat tuan-tuan, Tok Bilal dia pernah tawad tu jangan buka tuan-tuan. Dah ingat dah ustaz khutbah tu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, kita pun selawat. Naik waktu Fatih, khutbah kedua. Ulang lagi ayat tuan-tuan. Malaikat pun selawat, tuan-tuan Allah berselawat, tak ada sedap tengok. Tuan-tuan pun masalah tuan-tuan. Dia berselawat. Muslimin dan muslimat, saya tak banyak macam mana kalau Qasim duduk di Pakistan rasa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa masalah sebenarnya Qasim? Dia bersama pada Rasul. Jika kita tersebut terasa tenang, rasa bahagia tuan-tuan.
Kawan-kawan muslimin dan muslimat sekalian, tak ada pilihan, kena sayang, kasih kat Nabi. Kita nak ini saya satu berbagai-bagai memang hak kecintaan memang ada dah. Memang ada tuan-tuan. Tapi muslimin dia agak berfungsi lah. Masuk Rabiul Awal, sambut Maulid. Masuk Muharram, sambut Hijratul Rasul. Masuk Rejab, sambut Isra. Ramadan, nuzul Quran. Kalau sekalian, mana dah ada dah. Kecintaan Nabi dia ada tuan-tuan. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akun habba ilaihi min malihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bagas seluruh manusia. Mesti kita wajib kasih sayang, cinta kepada Nabi. Mau yang kita boleh sebab apa tuan-tuan? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Nak boleh cinta tuan-tuan kena kenal dulu. Nak kenal ni lah kita buat balik macam ni. Buat wacana, buat talk show, buat forum, balik pencerahan. Nak kenal tentang Nabi tuan-tuan sekalian. Dan hari ni kalau Ustaz tadi sebut soalan moderator tuan-tuan, tuan-tuan macam mana nak perkasakan kecintaan kepada Nabi, nak lahirkan kesedaran untuk tolak gagasan jalur anti-hadis tuan-tuan. Kita mesti kenal anak ni daripada kecil tentang Nabi tuan-tuan. Nabi budak-budak tak kenal. Kalau bukan kita akan bertaulah Syekh Dr. Ahmad Sarwan. Antara hadis itu apa dia? Adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Ajari anak-anak kamu cintai Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Kali ini tuan-tuan, saya ini punya motivasi. Saya pandu buku tuan-tuan, kerja masuk sekolah, keluar sekolah. Minggu lepas ada SMP sadakah, mestilah masuk maktab, keluar, masuk poli, masuk mesti tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, anak-anak kita jauh dah tuan-tuan daripada kenal Nabi, kenal kepada Nabi, bahkan Al-Quran itu sendiri. Di sana ada kegagalan pada sistem pendidikan, bahkan mau ada di rumah tuan-tuan. Anak-anak tak kenal. Saya kalau sama di sekolah tuan-tuan, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Start campur budak-budak masing-masing pakai gadget kat tangan. Tuan-tuan ni orang baik-baik. Saya start campur semua muka bersih, seronok dengan kuliah dengan ceramah. Tuan-tuan ni dia bertadayinah, muka baik-baik, muka kanak-kanak dan bina semua tuan-tuan. Budak-budak kita start salam, dia pakai gadget kat tangan. Dia tak main handphone cahaya macam kita. Ada handphone saya tuan-tuan. Kalau balik kat kucing kembali ke rahmatullah kan. Budak-budak pakai apa? Ericsson 3G, Galaxy, pakai tab, Samsung semua tuan-tuan. Kita start nak campur dia main main game tuan sekalian. Saya tak boleh tahan tuan-tuan. Jadi saya akan bergerak tanya soalan. Dia pun Ustaz tanya boleh sembunyi gadget tuan-tuan. Umur 17 tahun, 16 tahun, kata 5, kata 4, soalan mudah saya tanya tuan-tuan. Soalan mudah tuan-tuan sekalian. Adik, bilakah Nabi Muhammad dilahirkan kamu? Dia jawab tahun 1511 Ustaz. Itu pada pergi masuk ke mana? Tak tahu benda tuan-tuan. Tanya Putri Rasulullah tak kenal, tanya Putri Rasulullah tak tahu, tanya isteri Rasulullah tak kenal, tak tahu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, inilah anak-anak kita tuan-tuan. Tukar soalan sikit tuan-tuan, tukar soalan sikit. Adik, apakah minuman kegembiraan Sheila Majid? TOS 5 Ustaz. Dia tahu tuan-tuan. Lagu menang AJL kalau pak, adakah lagu apa ni? Awan Nano, lirik pun dia hafal tuan-tuan. Tapi Rasulullah mereka tak kenal. Tuan-tuan, kesalahan juga ada pada kita, bukan sekadar sistem pendidikan, ada pada ibu-ibu tak kenal, siapa kalau kenal Quran pun tegur tuan-tuan. Hari anak-anak Quran pun tegur tuan-tuan. Semalam saya kuliah di Besuk dengan saya pusat, besok saya di Bali juga, lusa di Penang tuan-tuan. Bukan nak bangga, nak beritahu pemandangan saya tuan-tuan. Pemerkasaan kepada pegawai Islam sangat lemah pada hari ini. Sangat-sangat lemah. Sebab melibatkan akhirnya banyak ajaran sesat di dalam Islam. Banyak serangan pemikiran yang dahsyat pada tak mampu kita bendung sebab orang tak mengaji. Ni saja nak utama kita dah penulah. Buatlah forum di masjid tu, di semua memang senang ramai. Tak nak cewa kita tuan-tuan. Tapi di kampung tuan-tuan, kalau di Besuk setelah hudu tuan-tuan, kuliah ilmu tak ada. Masyarakat tu hidup tinggi ya tuan-tuan. Oh, contoh sangat dia kawin ni tuan-tuan, korban setengah, dia kawin lagi. Keluar daripada masjid tuan-tuan, kalau saya sempat dengan Tok Bila. Dia buka, Tok Bila, dia berdikir juga. Tok Bila jawab, Tok Bila aja, mungkin Tok Bila ada kata. Boleh jawab dia kata. Saya masuk dulu lepas di Fedal besar, disukan, sama. Kata Imam Muslim, majlis Fedal besar, 1, 2, 3, 4, memang tak hidup, berilmu, sepi dia kata. Ini kampung-kampung.
Terengganu pun sama, tak sedar Perak, Johor, di Islam nak Terengganu pun sama, di Mestiu, tak hidup. Hulu Terengganu, lagilah tuan-tuan, lepas ini pun ada berang. Apa pula yang dengar ceramah tuan-tuan? Di Hulu Terengganu, Tegal itu, di Dom Telemon, Dom Anjil, Dom Telemon nama kampung, Lek kampung Imam Lapor. Kampung tu Imam Lapor, kalau tu Imam Lapor, makmu ke bakulu. Tujuh orang macam ni. Dan macam mana tuan-tuan? Inilah masyarakat pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan tak nak pilihan. Apa soalan anak kita? Tadi buat cerita lagi, tak kenal Quran. Bagaimana budak-budak tuan-tuan tak boleh baca Quran? Ayu, macam tak bersedar. Kawan saya mengajar SMK Jalan ini, di Terengganu, ke rumah kami. Dia kata, masih budak-budak balik, form 5, kata 5. Baca Fatihah, aku pergi saya pun dia kata, satu hari satu ayat. Fatihah 7 ayat, satu ayat. Sebab budak-budak kata 5 tak boleh baca Al-Fatihah. Inilah tuan-tuan, anak-anak kita ini. Saya kuliah di 2 tahun tuan-tuan di sebuah kaya tinggi, depan 225 orang. Umur 18 tahun, 19 tahun. Lepas ceramah tuan-tuan, orang pengen tak mau minum, kata ustaz, kawan yang lanjut dia kata ustaz, saya tasmik 225 orang ni, 100 orang lebih langsung tak boleh baca Al-Quran. Separuh tuan-tuan sekalian langsung tak boleh baca Quran. Itu langsung tak boleh baca. Apa baca salah? Dia baca alif lam mim ra al-mari. Berat dah. Sebab tu tak ada pilihan. Tuan-tuan tengok apa lagi yang disebut. Saya rasa tuan-tuan sangat dahsyat itu disebut bagaimana Al-Quran menerangkan bahawa Nabi Muhammad atau mana-mana Nabi tidak memiliki kuasa syafaat. Dalam hadis menjelaskan bahawa Nabi Muhammad memiliki kuasa syafaat. Saya yakin Qasim tuan-tuan dia sangat tidak mendalami Al-Quran. Tuan-tuan yang berkata Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat melainkan Al-Quran. Dalam hadis menceritakan bermacam-macam mukjizat Nabi selain Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran memanglah sebesar-besar mukjizat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang dulu kita panggil Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Tibyan, Al-Furqan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Qalam. Memanglah mukjizat paling besar Quran. Tuan-tuan sekalian, sampai ini dulu kita boleh merasai tuan-tuan hebat Quran itu tuan-tuan. Tuan-tuan sakit batu karang. Sakit batu karang. Ambil tuan-tuan. Ambil air. Di bulan ini bulan Rabiul Akhir tuan sekalian. Turun surah Al-Hasyr tuan sekalian. Pengusiran. Nabi halau yang dibandingkan Nabi keluar daripada Madinah sebab mereka rancang pun Nabi yang kita cintai. Tengok ayat Nabi tuan Nabi. Ayat itu Nabi dan kita batu karang ambil baca law anzalna hadzal Qur'ana sampai kita tiup air kita minum. Apa jadi tuan sekalian? Apa jadi? Pecah batu karang sedikit demi sedikit. Yakinlah tuan ini Quran Asy-Syifa. Dah, mana betul lah. Bukan besar tetapi jangan Nabi mukjizat yang lain. Baguskan. Banyak mukjizat yang Allah beri kepada Rasul. Bukan Nabi kita saja. Rasul-Rasul terdahulu. Tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim AS yang bertemu dengan Raja Namrud bin Kan'an. Bagaimana tuan-tuan tengok tuan-tuan dengan Nabi Allah Nabi Musa AS yang bertemu dengan Fir'aun. Tengok orang saudara kamu Fir'aun ya warok tu warok ni Allah dah sikit Fir'aun Allah yang dia ambil tuan-tuan. Kalau si Fir'aun dah orang sana Fir'aun laknatullah wa barakatuh. Agak kamu saya jadi kita tuan-tuan sedang memang Rasul mukjizat. Tapi kita mengaji macam mana ni tafsir agama akal ni tuan-tuan. Disebut bagaimana tuan-tuan Al-Quran tidak meletakkan sebarang hukum bagi orang murtad. Namun hadis meletakkan bahawa orang yang murtad telah dibunuh. Tuan-tuan, Ustaz ni mungkin akan jelaskan tuan-tuan. Quran bagi sekalian yang kelompok Islam liberal dan anti-hadis, dia kata tidak ada macam Quran Iqra tadi. Dia kata tak ada hukuman Islam berkaitan murtad. Al-Quran tak perincikan tentang murtad. Tuan-tuan sekalian, untuk membaca tuan-tuan Quran, Allah tak beri kita sekali. Kalau semua benda Allah nak masuk Quran, bukan mesti terbayar ini. Besar seperti air seperti Mama tak terbaca kita tuan-tuan. Tak. Sebab itu Quran ini dia beri jelas hati-hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kamu tak ada. Ada apa Nabi kita bersabda, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang murtad daripada agamanya, hendak dibunuh. Tapi Islam cantik, bukan ada murtad tetap murtad. Ada kerajaan Islam buka ruang, istiqamah ruang untuk mereka ni bertaubat. Contoh Ibrahim bin Akhir, kata ingat
Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah kembali ke rahmatullah tahun 13 Hijrah. Selepas 2 tahun sebulan memerintah, tengok apa ancaman gejala ridah, murtad. Macam mana tidak akan diambil oleh kerajaan Islam ni tuan-tuan. Dan sebab itu kena merintah iqamatud din wa siyasatud dunyawi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Apa jadi tuan-tuan? Sudah bakal bentuk setelah pasukan ini di bawah pimpinan Muhammad bin Muslimah, Khalid bin Al-Walid, Al-Sufyan, Abu Al-As, Sa'ad bin Abu Bakar, Abu Ubaidah Hamid Al-Jarrah. Tuan-tuan, di bangsa, di puncuk tuan-tuan, di puncuk, di pencerahan balik, harmonikan balik. Orang yang murtad termasuk kelompok ni, kelompok apa tuan-tuan? Nabi palsu. Ada yang berkawan, ada. Contohnya Sajjah Nabi palsu perempuan di mana di Iraq tuan-tuan. Orang perempuan ni orang kata gerak-gerak ke arasi. Kita cuba hari tuan-tuan, akhirnya betul. Sajjah akhirnya bertaubat jadi muslimah yang baik. Tapi yang telah diberi pencerahan, dibunuh degil juga dihadapkan dengan tindakan keras seperti Musailamatul Kazzab. Muslim pembohong di Yaman akibat perang Yamamah tahun 12 Hijrah tuan-tuan. Makna aplikasi undang-undang murtad memang dibuat oleh kerajaan Islam. Tapi dia tak ngaji, tak belajar tuan-tuan, dia kata Quran tak semua. Tengok muslimin dan muslimah, tak ada pilihan lah tuan-tuan. Nak tolak, nak menobrak ke pengaruh fahaman sesat, wajib fikri, mesti dan wajib kita perkaskan ilmu Islam tuan-tuan. Baik, kami satu lagi dia banyak tuan-tuan, apa disebut tuan-tuan? Al-Quran mengajar kebebasan beragama, di mana ayat menyebut tiada paksaan dalam agama. Tulis dan praktikin tak teruskan. Namun hadis mengatakan orang yang murtad dihukum bunuh. Menurut Qasim, hukuman yang bunyi berasal tidak tahu. Ada tulis halaman 139 dan 151 dalam buku dia tuan-tuan. Memanglah orang yang bukan Islam kita paksa dia untuk masuk Islam. Kerja kita berdakwah ada dia tuan-tuan. Tapi kalau masuk Islam tak ada pilihan. Mereka tidak boleh murtad sesuka hati kalau sekalian. Yang ini saya rasa Qasim selalu tidak. Bahkan bukan tidak semua kelompok daripada alat Islam liberal. Bahkan kelompok ini tuan-tuan sekalian, kalau kita baca JAL, mereka tolak antara syariat dengan negara. Mereka tolak tuan-tuan. Bagi mereka tuan-tuan, bagi mereka tuan-tuan, kalau tak perlu kepada kerajaan Islam, termasuk kerajaan tak perlu kawal moral rakyat. Apa dia yang sebut morality cannot be legislated. Moral tidak boleh diperlukan. Bagi mereka personal sin is not a criminal. Dosa-dosa pribadi bukanlah satu jenayah. Tapi kalau kita baca Quran, kalau satu pakar mengajar Al-Quran pasal di Masjid Al-Azhar tuan-tuan, tengok surah Al-Hajj ayat 41. Ada tanggungjawab ini pada pihak berkuasa pemerintah. Ada. Dan kerajaan kena buat kata sekalian dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina imakannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara munkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim. Makna Islam ada sistem kerajaan dia, dan dia kena buat apa tuan sekalian. Dan ditolak oleh kelompok Islam liberal, oleh kelompok yang hadis tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, perjuangan ini sangat panjang bagi saya. Mati Qasim, aliran ini tetap hidup. Dan tanggungjawab kita para pemimpin agama, tuan-tuan, kita kena lawan kesesatan, hujah-hujah mereka. Dan cara ini tuan-tuan, perkasakan majlis-majlis ilmu. Tanyalah pada pihak surah, Ustaz Ismail dan seluruh sahabat-sahabat kita sini yang sedang buat kuliah-kuliah ilmu tuan sekalian. Tuan-tuan, saya pasti di mana hidup ada sesat kuliah kita tuan-tuan, di mana kawasan-kawasan pedalaman di subur apa, majlis-majlis ilmu tidak subur, tidak hidup tuan sekalian. Dipaham dengan ajaran Tuhan Harun. Di hulu pulau dekat hutan, bawah tu ada apa dia muncul tuan-tuan? Rasul Haji Kahar yang berlaku ini Rasul kepada orang Melayu. Akan ada pikis penjara tuan-tuan. Dulu kawan-kawan kita buat rekod kerajaan, dia panik tuan-tuan, dia buat press conference dan dia mengisytiharkan menetapkan jawatan sebagai Rasul supaya hati dia. Mengingatkan di sekolah dia menetap jawatan. Ini wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sudah jelas kepada Dr. Ridwan Usman. Kita hari Ramadan,
bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Nak dapat tidak, akhirnya ilmu lah yang akan menjadi benteng pada kita dalam menghadapi apa saja persoalan tentang masalah zaman yang sentiasa berkembang. Baik, seterusnya kita akan bagi pada Ustaz YB yang sekali lagi. Dan seterusnya tuan-tuan boleh bertanya soalan sebelum masuk pada kesimpulan. Allah Alam, Tuan masih boleh bertahan kita mengelebar ke satu poin lagi. Tapi apa nama, untuk Ustaz YB yang kita dah tahu masalahnya. Umat itu kita dah tahu. Tinggal lagi practicality. Bila kita menyatakan Al-Quran dan Sunnah adalah sumber yang utama dalam Islam, yang hanya menginti di bibir kita masing-masing, malah hampir majoriti umat Islam sebenarnya tidak memahami apa itu Al-Quran dan sains, ilmu daripada Al-Quran itu sendiri, dengan tafsirnya, dengan ijaznya dan sebagainya. Apatah lagi hadis yang lebih luas cakupan cabang keilmuannya, dengan mustalah hadisnya, dengan rijalul hadisnya, dengan turun dan sebagainya. Begitu sekali hebat. Bahkan sesiapa yang berhubungan dengan keilmuan Al-Quran dan Sunnah itu dan sains ilmunya, saya rasa mereka tak sempat dengan fikir, belajar ilmu lain. Jadi Ustaz sendiri sebagai pendakwah lulusan daripada Azhar yang sebelumnya terlebih dahulu berada di Dewan, dia istimewa tuan-tuan bila orang yang pergi ke India dan Pakistan dulu sebelum ke Azhar. Dia lain daripada yang tu di Azhar dan balik. Dia sangat lain. Kualiti mereka lain. Ini diperhati. Jadi melalui pengalaman Ustaz itu kita minta mohon nasihat pada yang mana ada sekarang, yang mana dah umur mungkin rasa tak layak dalam belajar ilmu Islam, disiplinnya secara konstruktif, tapi mungkin boleh bermula untuk fikir untuk anak masing-masing. Jadi dipersilakan Ustaz untuk kongsi mungkin apa yang ayah anda Ustaz sendiri buat dulu pada Ustaz dan sebagainya, untuk dikongsi kepada kami turunkan kepada anak-anak negeri kami sendiri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut bahawa Saudara Kasih Ahmad dan kumpulan anti hadis ini, dia bukan hanya menolak hadis, tapi hakikatnya dia menolak juga menolak Al-Quran. Iman dia itu iman yang dia buat-buat. Islam dia itu Islam yang buat-buat, bukan Islam yang Allah Ta'ala mahu, Islam yang Allah Ta'ala mahu buat ke atas itu. Kita kena faham ya? Baik. Sebelum kalau sempat saya jawab jauh-jauh pasal macam mana nak belajar anak-anak, tadi Ustaz Ridwan baca satu ayat yang penting mengenai bagaimana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan jaga Al-Quran. Maka ayat ini ulama kita sebut ini adalah dalil hujah dan jelas bagaimana Al-Quran sampai kiamat akan datang. Tak boleh siapa sentuh dia, merosakkannya. Tapi itu apa sebut? Yang saya nak sebut, ramai yang faham bahawa maksud Allah Ta'ala jaga Al-Quran ialah jaga daripada surah 9 awal tu, Al-Fatihah sampai An-Nas bil-A'udhu bin-Nas 37. Maknanya kita boleh hafal, baca dan ada hafiz sufas yang hafal Quran. Allah Ta'ala jaga dan tak ada satu huruf, satu baris pun yang tersalah. Allah Ta'ala jaga. Itu yang kita faham. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa itu salah satu. Ada lagi yang lebih penting ataupun sama penting. Kalau kita tak boleh ya, sama penting bagaimana Allah Ta'ala jaga Quran, iaitu Quran ini maksudnya dijaga, bukan hanya bacaannya. Maksudnya tidak habis dari Allah Ta'ala membersihkan Al-Quran ini
daripada diubah huruf dia dan diubah maksud dia. Kalau ada orang ubah, Allah Ta'ala akan tunjukkan kesesatan orang tersebut. Maknanya lafaz dan makna dia. Jadi bagaimana Allah Ta'ala jaga lafaz Quran untuk berjujur kita sampai hari ini, dan tidak ada kitab yang setara dengannya. Kitab-kitab lama semuanya dah rosak, hatta yang turun daripada langit sendiri pun dah rosak. Apakah yang cakapkan manusia, tak ada kitab yang lebih hebat daripada Quran. Taurat dan Injil pun dah rosak, walaupun dia asalnya daripada langit. Tapi kerana Allah Ta'ala tak jaga, maknanya lagilah Allah Ta'ala tak jaga, apakah juga lafaznya. Taurat dan Injil dah rosak, kitab-kitab terdahulu daripada itu lagi dah tidak hilang mana. Tuan-tuan semua, pertama yang kita nak sebut ni ialah Allah Ta'ala dia jaga Al-Quran ni pada lafaznya. Awal-awal lagi pada zaman Nabi, Nabi menyuruh para sahabat apabila turun wahyu, Nabi suruh tulis. Zaman tu nak cari orang pandai menulis tak ada. Semua yang pandai menulis itu dikira betul lah, PhD. Sebab banyakkan rakyat kota Mekah ni, Madinah ni tak pandai menulis orang yang pergi belajar ni pun bangsawan, golongan bangsawan yang upah orang terguru untuk ajaran dia, yang PhD lah. Jadi kebanyakannya tak beriman pada Allah, sehingga Nabi berhijrah ke Madinah. Ada beberapa orang sahabat yang boleh tulis. Jadi di sinilah Nabi disuruh tulis sahabat, dan Nabi tak galakkan para sahabat menulis hadis. Nabi kan cakap hari-hari, dan semua cakapan Nabi itu adalah hadis. Jadi kalau semua sahabat tulis, maka sudah pastilah penulisan hadis pertama akan lebih banyak daripada Quran. Kerana Quran itu bukan setiap hari, kadang-kadang dia ambil masa berbulan turun wahyu, kadang-kadang seminggu ambil wahyu. Maknanya